Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim, amma ba'. Yang berusaha pengurusi majlis yang saya kasihi, pengurusi masjid, barisan jawatan kuasanya, ashabul fadilah, tuan-tuan imam, tuan-tuan guru, muslimin sidang Jumaat yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, pada hari ini adalah hari tahun baru dalam kalender takwim Islam, 1 Muharram 1439 Hijrah. Dan di sini menginsafkan kita betapa usia kita sudah menganjak dari 1 tahun kepada 1 tahun berikutnya. Tazkirah ringkas kami pada tengah hari ini adalah takwim hijrah ini atau tahun baru hijrah ini. Sebagaimana yang kita maklum bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diwahyukan oleh Allah buat kali pertamanya dengan turunnya Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq dan 4 ayat selepasnya daripada surah Al-Alaq. Kemudian beberapa ketika turunnya ayat Ya ayyuhal muddassir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa siyabaka fatahhir warrujza fahjur wa la tamnun tastaksir wa li rabbika fasbir. Maka dakwah Islam mula disampaikan. Daripada situ dakwah Islam dipromosi kepada khalayak masyarakat. Dikatakan bermula dengan sirriyah atau perlahan, sembunyi. Kemudian bila turunnya ayat fasda' bima tu'mar, maka bermulalah secara jahriyah atau berterang-terangan. Prosesan masa ketika berada di kota Makkatul Mukarramah adalah 13 tahun lebih kurang. Bermula usia Nabi 40 tahun sampai 53 tahun, 13 tahun. Tapi hasilnya tidak lumayan. Ramai yang tidak mahu mengikut Islam. Bahkan kebanyakan pembesar Quraisy Mekah menjadi penentang tegar Islam. Sehingga puncaknya mereka merancang untuk membunuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang telah dicadangkan oleh Abu Jahal di Darun Nadwah, ibarat parlimen orang Mekah kuno zaman dahulu. Keputusan itu direalisasikan pada malam hijrah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Mereka merancang, Allah merancang, maka Allah lah sebaik-baik perancangan. Natijahnya mereka gagal untuk membunuh, bahkan untuk menangkap Rasulullah SAW. Maka diselamatkan oleh Allah, diselisihkan oleh Allah daripada Rasulullah SAW tertawan dan ditawan.
Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, sehinggalah bila Nabi hijrah ke kota Madinatul Munawwarah, Nabi berada di sana 10 tahun. Maka disitulah lahirnya negara Islam Madinah, piagam dan juga perlembagaan Madinah, Mitsaq Madinah. Kemudian diringkaskan selepas 10 tahun Rasulullah SAW wafat. Kemudian diambil alih oleh pemerintahan Sayyiduna Abu Bakr As-Siddiq pada 11 Hijrah. Sayyidina Abu Bakar memerintah hampir 2 tahun. Pada 13 Hijrah, Sayyidina Abu Bakar juga telah wafat, meninggal dunia. Maka kepimpinan Islam diterajui oleh Sayyidina Umar ibn Al-Khattab. Zaman Umar, zaman yang menunjukkan satu perubahan yang paling drastik terhadap Islam. Zaman Sayyidina Umar dikatakan tertegaknya 1000 menara atau 1000 mimbar. Zaman Sayyidina Umar, satu kerajaan empire kuno Persia yang bertapak 1000 tahun lebih telah tumbang. Zaman Sayyidina Umar, tentera-tentera Rom yang dianggap sebagai suatu empire yang hebat pada masa itu, seolah-olah sayap negeri Rom sudah patah sebelahnya. Bayangkan Syria, Suria, tempat bertapaknya Maharaja Rom Herakla atau Hercules, melihat kemarahan tentera Islam, mereka terpaksa berundur. Maka berkatalah Maharaja Rom, "Salamun alaiki ya Suriah, salamun la liqa'a ba'dah." Selamat tinggal wahai bumi Suria, selamat tinggal dan kita tidak akan dapat bertemu lagi. Merasa lemah atas kekuatan Islam. Sayyidina Umar ibn Al-Khattab pada zamannya cuba untuk memberi satu pembaharuan kepada Islam, iaitu apabila sentiasa berinteraksi dengan musuh-musuh Islam atau negara yang bukan Islam, maka surat di kepalanya adalah kosong. Sedangkan bagi Maharaja Rom sebagai contoh, mereka meletakkan tarikh miladi, tarikh kelahiran Nabi Isa, sebagai tahun mereka. Sayyidina Umar mengambil satu pandangan untuk tidak mengikuti jejak langkah mereka. Kerana dalam hadis Abu Sa'id Al-Khudri, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tattabi'unna sunana man kana qablakum shibran bi shibrin wa zira'an bi zira'in hatta law dakhalu juhra dabbin la dakhaltumuh." Qalu al-yahud wan nasara ya Rasulullah. Qala faman? Kamu pasti akan mengikut jejak langkah mereka sebelum kamu, sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta, sehingga kalau mereka masuk dalam lubang dab sekalipun, nescaya kamu akan masuk. Sahabat bertanya, apakah mereka itu puak-puak Yahudi atau Nasara? Jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau bukan mereka, siapa lagi? Jadi Sayyidina Umar telah meminta pandangan para sahabatnya dan cerdik pandai Islam, bagaimana kita mentarikhkan, menentukan takwim kita untuk kita tidak bersama cara mereka.
maka banyaklah cadangan. Ada yang mencadangkan supaya tarikh Islam ini ditetapkan pada hari kelahiran baginda sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Umar tidak merasa bersetuju dengan pandangan itu. Kerana boleh jadi ada juga unsur mengikut lagi. Kata yang kedua, tarikh Nabi dibangkitkan. Artinya Nabi dirasulkan dan dirisalahkan. Sayyidina Umar masih lagi tidak bersetuju. Dan akhirnya ada yang mencadangkan tarikh yang kita ambil adalah tarikh permulaan hijrah. Maka tarikh itulah dikira 1 tahun 1 hijrah. Sayyidina Umar bersetuju. Kenapa? Kerana katanya tarikh tersebut adalah tarikh pembeza antara Islam dengan kufur, antara kebenaran dengan kebatilan. Kerana dengan tarikh hijrah itulah Islam dapat diterjemahkan, dapat didaulatkan, dapat dinegarakan, dapat diamalkan, dapat ditatbikkan, dapat dizahirkan dalam bentuk kulli dan bukan lagi dalam bentuk juz'i ataupun juzuk-juzuk yang kecil. Tuan-tuan, melihat kepada hal ni menunjukkan betapa jauhnya cara pemikiran Sayyidina Umar ibn Al-Khattab. Bukan isu kebenaran, tapi isu bagaimana kebenaran itu dapat dizahirkan. Kebenaran sudah wujud sebelum daripada itu. Tapi bila terzahir ini, kita akan tengok dua perlambangan berbeza. Perlambangan sebelum dapat dizahirkan, kita tengok orang Islam Mekah, yakni sebelum hijrah, nak semayang pun takut. Sementara lagi nak sembahyang berjemaah di Masjidil Haram, lagilah takut. Dalam keadaan Islam tidak diberi ruang dan peluang, juz'i yang amat sedikit, itu tak termasuk lagi siri-siri penyiksaan yang dahsyat, sehingga beberapa sahabat terkorban. Sumayyah menjadi syahid, dibunuh. Suaminya Yasir juga dibunuh. Anaknya Ammar diseksa separa mati. Nabi lalu di kawasan tersebut. Nabi memberi sedikit semangat. Sabran ala Yasir fa inna mau'idakumul jannah. Sabarlah wahai keluarga Yasir, kerana janji untuk kamu adalah syurga. Natijahnya cukup lumayan. Natijahnya kita tengok, walaupun begitu mereka tetap sabar. Tapi mereka diseksa. Bilal bin Rabah Al-Habashi dijemur di tengah panas, dihalang daripada minuman, tapi mulutnya tak lekang daripada menyebut ahad, 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 menggambarkan keesaan Tuhan. Itulah yang dilakukan oleh sahabat. Khabbab ibn Al-Arab belakangnya lunyai kerana dibara apikan di belakangnya, sehinggalah pecah kulit belakangnya, keluarlah darah yang banyak memadamkan bara-bara api itu. Bayangkan betapa teperinya seksaan yang dihadapi. Sehingga mereka bertemu Rasulullah SAW. Seraya bertanya, mata nasrullah, bila lagi pertolongan Allah? Maka turunlah ayat, am hasibtum an tadkhulul jannah walamma ya'tikum mathalul ladzina khalau min qablikum massathumul ba'sa'u wad-dharra wa zulzilu
hatta yaqula ar-rasul wallazina amanu ma'ah mata nasrullah ala inna nasrallahi qarib. Apakah kamu sangka bahawa kamu layak masuk syurga Allah dengan begitu mudah dan enteng, sehingga belum lagi datang kepada kamu ujian sebagaimana berlaku kepada Rasul dan Nabi sebelum kamu dan mereka yang bersama dengannya, sehingga mereka digoncang dengan sesungguh-sungguhnya. Lalu mereka berkata, bila lagi datangnya pertolongan Allah? Maka mereka menjawab, Allah jawab, ketahuilah pertolongan Allah adalah amat hampir. Kemudian bila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dapat ke kota Madinah, kita tengok Islam subur, Islam segar, Islam dapat menzahirkannya. InsyaAllah sebahagian daripada ini kita akan bincang dalam khutbah kita. Sekadar itu aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.